أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة. Ada 49. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir radhiyallahu an qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bainal abdi wa bainal kufri tarkus salah. Rawahu Imam Ahmad wa ghairuhu. Meriwayatkan hadis ini oleh Imam Ahmad dan lainnya. Maknanya daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu an, katanya aku ada mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara yang menghubungkan seorang dengan kufur ialah meninggalkan sembahyang. Bainal abdi wa bainal kufri, antara hamba dan antara kufur. Ya, meninggalkan sembahyang. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan lain-lainnya. Sebagian ulama berpegang kepada zahir hadis-hadis ini, menerangkan tentang kufurnya orang meninggalkan sembahyang. Orang meninggalkan sembahyang hukum kafir itu. Dia tu kafir apa? Kafir betul. Habis, ya, hadis zahir. Tapi kita Imam Syafi'i dan apa ulama lain takwil. Maksud kekufuran situ ialah kufur bukan kufur i'tikad. Ya, dia ada dua kufur. Satu dia panggil kufur i'tikadi. Yang ni kafir betul. Dan satu lagi dia panggil kufur nikmah. Maknanya menyalahgunakan nikmat Tuhan. Tuhan bagi sihat, Tuhan bagi harta benda, Tuhan bagi senang, mata tak buta, boleh bercakap banyak nikmat Tuhan. Tak semayang. Itu panggil mengkufurkan nikmat, menyalahgunakan nikmat. Itu makna kufur di sini setengah ulama, termasuk Imam Syafi'i kita. Jadi dalam mazhab kita boleh juga ditafsirkan kufur betul dengan syarat bahawa diingkar. Kufur pun diingkar. Semayang ni wajib, dia kata tak wajib. Habis. Walaupun dia semayang. Tapi kau semayang tu kenapa? Saya suka-suka je. Wah, suka-suka. Barang siapa yang menolak kewajipan benda yang telah diijma'kan ulama, ya, maka orang itu kufur. Dia syarat kufur ni apa? Dia tolak, ingkar nas Quran. Kalau hadis-hadis yang sahih, mutawatir, tiap-tiap tabaqat dijma'kan atasnya. Jadi kufur kalau ditolak. Kalau belum mukhtalaf atau tak ada. Mana dia khilaf ulama lain. Jadi bab sembahyang tak ada khilaf ulama. Semua ulama menyatakan nas Quran wajib. Ya, banyak nas Quran dan hadis sahih. Jadi siapa yang mengingkarkan kewajipan sembahyang walaupun dia sembahyang, jawab dia kufur. Ya, diingkarkan kewajipan. Yang pula terbalik, dia tak sembahyang tapi kewajipan dia tak ingkar. Maka dia tadi panggil dosa besar. Dia panggil kufur nikmat. Ya, tidak jadi kufur betul. Banyak hadis sebab ni lah. Man taraka salat muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa tinggalkan sembahyang maka nyata dia telah kafir. Mana kafir itu kufur apa? Tengok. Kalau dia ingkar, Imam Syafi'i pakai zahir hadis tu kan. Man taraka salat muta'ammidan faqad kafara jihara, ditafsir ai in angkara. Siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja nyata orang tu kafir, ai in angkara, sekiranya dia ingkar akan hukum wajib. Hukum wajib tu dia tolak atau kafir lah. Kalau dia tak tolak, dia mengaku hukum sembahyang ni wajib, cuma dia mengaku dia malas je. Maka tu dia panggil kufur nikmat, bukan kufur i'tikad lah. Kemudian sebagian ulama pula memberi penjelasan
Iaitu jika orang yang meninggalkan sembahyang itu mengingkari wajibnya. Wajib sembahyang tu dia ingkar. Dia tolak, tak ada wajib-wajib hari itu. Tu wajib dulu zaman dulu je tu. Wah, dia main dia. Maka dia menjadi kafir jawab dia. Kalau dia mati kekal dalam neraka, murtad orang tu. Ya. Tolak ayat Quran kan. Man jahada ayatan minal Quran faqad halla darbu unuki. Cuba tolak satu ayat Quran maka halal dipancung tengkuk dia. Ini apa maksud? Ai kinayatun ani riddah. Kinayah maknanya dia sudah keluar daripada agama. Kalau dia tolak hukum wajib. Dan wajib dihukumkan yang murtad dan wajib dihukumkan oleh pihak berkuasa jika ia tidak bertaubat dan kembali pada Islam. Kerana ia telah mendustakan Allah SWT yang menerangkan wajib sembahyang itu. Kalau ia meninggal sembahyang kerana malas semata-mata. Katanya wajib, dia tahu. Dia kata memang wajib sembahyang ni. Habis kau tak sembahyang apa pasal? Sajalah saya ni malas itu. Jawab dia apa? Hukum dia berdosa besar. Wajib dihukum ya sebenar-benarnya jika ia masih berdegil dalam kesalahan itu, wajib dibunuh. Ya, mazhab sama. Orang tak sembahyang suruh konseling dia. Hukum dia nyatakan. Ya, jawab dia kena pancung. Cerita dengan dia, suruh qada. Degil juga. Atau memang mam jawab dia. Kerat je leher dia kan. Orang Melayu pun tengok pedang besar, wah, ada kilat tu kan. Dia siap qada sembahyang sunat kali. Siap sembahyang tasbih. Dah beritahu kan, bukan lagi tangkap sap ya. Beritahu cerita dulu. Hukum sembahyang Islam gini. Kalau awak tak bertobat, jawab dia putus kepala awak ni. Macam suruh tobat. Dia degil juga. Degil kan nak kena awak je. Orang dah terang pun, kau bayar nak sembahyang. Jelasnya sembahyang wajib dikerjakan dan tidak boleh dicuai sekali. Dan dalam pula dikerjakan dengan sempurna kerana tidak syak lagi sembahyang itu menjadi sebab yang membawa rahmat, memurahkan rezeki dan menutup bala bencana. Ya, kita buat amal soleh itu Tuhan berikan rahmat dan sebagainya. Habis. Kemudian hukum mengqada sembahyang. Mana-mana yang tertidur wajib diqada. Sebagaimana yang terangkan dalam hadis yang berikut. Dia tinggal sama ada tinggal betul, memang dia tak sembahyang. Atau pada makna meninggalkan sembahyang. Dia buat, tapi pada makna meninggal. Apa makna dia? Mana dia buat dengan keadaan tidak belajar. Ya, rukun tak ada. Dia pakai bantai. Ya, pakai buat seperti tak buat. Dah belajar, dulu saya sembahyang banyak silap. Pergi qada dia. Ya, itu pun kena qada. Ya. Itu dalilkan hadis Nabi SAW. Dia kata kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun sembahyang balik dan kata kau tak sembahyang, padahal dia sembahyang ni. Habis. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya salatan fal yusalliha iza zakaraha la kaffarata laha illa zalik. Rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an bahawa Nabi SAW bersabda, siapa-siapa lupa mengerjakan satu sembahyang, ya, man nasiyah, dia lupa mengerjakan satu sembahyang, maka hendaklah dia mengerjakan apabila dia teringat. Fal yusalliha iza zakaraha, ya, apabila zakaraha diingat. Dia biasanya katakan dia sembahyang apa? Isyak awal waktu. Tiba-tiba malam tu ramai tetamu datang. Dia buah-buah lajak pukul 10. Dia biasa. Dah pukul 10 kawan balik, dia pun apa lagi masih bila bom tidur. Pukul 10 pagi esok ingat, orang tadi tak sembahyang isyak kata. Terus sembahyang. Bila dia ingat, terus dia kena sembahyang. Apa hukum dia tu? Hukum dia wajib qada. Ya, bila diingat dia wajib qada.
Beza hukum dia qada tu wajib segera dengan tidak je. Kalau dia tinggal tadi kena sengaja, dengar azan, dia buat dak dia, main papang kerem, pernah, kan? Main dam, macam-macam, main bola, kan? Orang dah azan, dia buat dak je. Habis. Sampai habis waktu. Jawab dia kena qada segera. Habis waktu dia kena qada. Kalau dia tak qada, dosa di jalan. Sebab dia tinggal dengan sengaja. Jadi persoalan dia, siapa meninggalkan sembahyang sama dia dengan sengaja atau dengan terlupa, pertama hukum dia wajib qada. Cuma beza wajib qada segera atau tidak, tengok kes. Kalau terlupa, maka tu lebih sunat disegerakan. Kalau dia tak segera pun, dia tangguh malam pun boleh. Kalau dengan sengaja dia dengar bang saja lagi dia buat dah, maka tu habis je waktu dia, wajib qada dengan segera. Wajib qada satu, segera satu. Kalau tidak, dosa tu berjalan. Di dalam bab semayang, unsur dia dua je. Satu terlupa, satu lagi tertidur. Memang tertidur betul. Sanggup-sanggup bangun tengok dah pukul 7. Dah habis subuh misalnya. Itu dia terlupa. Jangan dia tar lupa, tak boleh. Itu tar, orang bang dia buat tar, dia tar lagi. Itu tak boleh. Habis. Banyak anda kalau cek balik macam dulu anak sembahyang main tak kena Syekh. Saya tak belajar. Sila qada balik. Sila qada balik. Sembahyang tu makninah tak ada lah. Macam-macam. Kena air sembahyang ambil tak betul lah. Habis. Kemudian dijelaskan lagi seperti berikut. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan aw nama anha. Perkara. Nisyan maknanya lupa ataupun dia niam, dia tertidur. Maka kafaratuha ayusalliha iza zakara. Rawahul Muslim, riwayatkan dia oleh Imam Muslim dalam sahih. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkhidmat dengan Nabi selama 10 tahun. Banyak kelebihan. Kalau tak ada rezeki ke dia, anak dia ramai, cucu dia paling ramai. Dan pernah berlaku hujan hanya turun dalam kebun dia. Selebat-lebat hujan, dalam kebun dia. Luar kering. Dahsyat. Nikah karamat orang yang berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik. Kalau terbalik Malik bin Anas tu Imam Malik. Malik bin Anas, ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang lupa, siapa man nasiya salatan aw nama anha, siapa yang lupa sembahyang atau tertidur daripada mengerjakan dia, anil matruk anha, maka kafarah dia apa, penebus dia, naklah ia mengerjakan apabila ia teringat akan sembahyang yang tertinggal tadi. Tertidur sadar, terus sembahyang, itu yang penebus ni. Mana kau tak buat, berdosa. Kemudian hadis ini menjadi dalil bahawa orang yang meninggalkan mana-mana sembahyang fardu dengan tiada sengaja, disebabkan tertidur ataupun dia terlupa, sesungguhnya ia tidak dikira berdosa sebab dia tidak ada unsur, dia terlupa. Maka dia, tapi sembahyang dia kena wajib qada. Tapi ia diwajibkan mengqada akan sembahyang ni yang tinggal itu. Qada bila ni? Luar waktu, dalam waktu tu bukan qada. Itu dia panggil ada. Dia tidur tadi zuhur, sadar-sadar hujung nak masuk maghrib, tapi zuhur asar lagi dia pun bangun sembahyang. Itu tak panggil qada, itu ada dalam waktu. Dia ada dengan qada sama makna. Ada itu daini atau qada itu daini. Aku jelaskan. Tapi kalau kena ada dua makna yang sama, lafaz berbeza, makna sama, maka ulama pecahkan. Qada makna tunai, ada pun makna tunai. Jadi ada diletakkan buat dalam waktu dipanggil ada. Kalau luar waktu dipanggil qada. Habis. Ini bagaimana ni? Bagi orang tak uzur lah. Kalau uzur syar'i macam kita panggil apa, diuzurkan. Waktu uzur itu waktu jamak kan. Itu tak panggil qada.
keluar waktu dah tu. Zuhur masuk tak semayang, dia tolak sembahyang jamak takhir kan. Dia buat zuhur dekat ni, itu tak boleh qada. Sebab tu adalah masyru', benda yang disyarahkan boleh. Yang ini tidak sengaja, maknanya benda tertinggal, bukan jamak, tidak. Di hadis-hadis ini menjadi dalil bahawa orang yang meninggalkan mana-mana sembahyang fardu dengan tiada sengaja disebabkan atau terlupa, sesungguhnya tidak dikira berdosa, satu hukum. Tetapi ia wajibkah qada akan sembahyang tertinggal? Dia kena qada. Tak qada biarkan masuk 80 hukuman dalam neraka, naudzubillah. Man taraka salata muta'amidan abqahu Allah fin nari samanina hukbatan wa fi kulli hukbatin samanina sana. Siapa tinggalkan sembahyang dengan sengaja, dia akan dikumban ke dalam neraka 80 hukbah. Satu hukbah 80 tahun. Kali kan satu hukbah 80 tahun. Satu hari akhirat pula 1000 tahun dunia. Tak kira tu nama. Itu pun satu waktu. Kalau seterusnya banyak, maknanya lagi dahsyat azab Allah. Lepas tu kena qada sembahyang. Kedua persoalan, boleh tidak kita sembahyang sunat kalau qada belum selesai? Dia banyak qada ni. Jahiliyah dulu. Sembahyang hari-hari gongak. Satu hari 3, 2, 4, 3 macam nombor telefon. Tak cukup 5 macam. 5 tak sampai. 3, 4, 2, 3. Jadi maknanya apa? Ketiga tu dia nak qada. Contohnya sampai bulan puasa, sembahyang tarawih. Kan banyak kan? Imam salam, tengok bangun belakang. Malam bangun lagi. Sampai habis semua salam bangun. Apa tanya? Qada mam ni. Puah qada. Yang kau 11 tahun pun kau kerja. Kau goyang kaki ke detik saya ukur. Wah, macam ada jamin syurga muka kau ni. Kesaja. Yang kau tak qada apa? Ibu orang puasa pun nak qada. Tu imam risau, bangun-bangun semua. Apa hal ni? Aku salam dia bangun. Kan? Macam tak ada masa lain nak qada. Amal hukum dia apa ni? Kalau ikut si Abdul Aziz Al-Maribari, pengarang kitab Fathul Mu'in, dia kata haram buat sunat kalau tak habis qada. Tak ada ruang, itu keras. Pendapat dia syadid, keras sikit. Tak boleh. Pernah untung dia kata, kita bawa teksi orang. Tuan dia kata satu hari sewa RM70. Kan? Kita dapat tu kena, takkan nak makan dulu, kena sewa asing dulu dia. Tak dipanggil untung, melainkan tolak modal. Modal tak tolak, untung apa dia? Sekarang kita tak tolak, wajib tu kira macam kita punya kepala modal kena bayar. Yang sunat baru dia panggil banyak kelebihan. Jadi mak selesai kan wajib dulu. Ada pendapat dia. Dia kata tak boleh sembahyang sunat kecuali selesaikan qada dulu. Tapi pendapat yang kuat, pendapat muktamad oleh Imam An-Nawawi dalam Majmu', dia kata boleh sembahyang sunat dengan syarat qada jangan tinggal. Qada jalan atau celah-celah. Ini pendapat yang masyhur, yang kuat mengatakan boleh sembahyang sunat tapi qada jangan tinggal. Mana buat qada macam biasa, celah-celah tu kita selit sunat tak apalah. Dia jangan terus tak buat. Qada tak buat dia buat sunat. Itu terbalik, dia tidak ada fiqhul aulawiyat. Fiqh keutamaan. Sebab keutamaan dia wajib dengan sunat lebih wajib. 70 kali sembahyang sunat baru sambung satu wajib. Itu besar je sembahyang fardu. Habis. Guna hadis ini menjadi dalil bahawa orang yang meninggalkan mana-mana sembahyang fardu dengan tidak sengaja, disebabkan tertidur ataupun dia terlupa, sungguhnya ia tidak dikira berdosa, satu hukum. Hukum kedua, tapi dia wajibkah qada akan sembahyang dia tertinggal. Adapun kalau dia tinggal dengan sengaja, dia dua hukum. Pertama dia berdosa, yang kedua dia kena qada. Bila dosa dia wajib apa? Taubat. Kalau tak taubat, dia satu waktu 80 hukuman. Dan daripada hadis ini juga jamhur, majoriti ulama memahamkan bahawa orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja bukan sengaja, bukan sahaja berdosa besar, tetapi wajib mengqada sembahyang yang tertinggal. Bahkan wajib dia kena tahu,
Maka orang yang ketiadaan uzur syar'i lebih-lebih lagi wajib baginya lah. Kalau terlupa wajib qada, kan? Kalau sengaja, ni ada kan pasal zahir. Nabi kata macam terlupa. Ini sengaja tak payah qada. Wah, pelik. Kalau tak sengaja tu kena wajib. Kalau sengaja lagilah. Ni kias aulawiyah tu kan. Wala takul lahum uf. Jangan kamu kata bagi bapa kamu uf, tak boleh. Sepak terkajang, sepak terkajang tak apa, tak ada nas tu. Kepala otak dengan kalau uf tak boleh sepak terkajang lagi dia teruk kan. Dia nak pakai dalam Quran tak ada, dalam Quran kata uf je. Dia tak boleh. Sepak terkajang sikil tak ada. Ongkau sikil mak kau kata bapa kau. Jadi maknanya apa? Itu dipanggil qiyas aulawiyah, min babil aula. Lebih aula. Kalau tak boleh, sepak terkajang lagi tak boleh. Sini kalau yang tertinggal, yang tak berdosa, wajibkah? Ada apa tak lagi yang sengaja? Itu maknanya. Kemudian syarat-syarat sah bagi semayang. Syarat wajib, bila dia ada syarat tu dia wajib. Syarat ni untuk mengesahkan. Bermakna kalau syarat ni tak ada, semayang dia tak sah. Itu maknanya. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Pundak kita, terjemah kita, mutatahhirin. Sungguhnya Ta'ala mengasihi orang-orang yang banyak taubat. Ya, Nabi SAW 3 riwayat. Satu riwayat 100 hari. Satu riwayat lebih 70. Satu riwayat 70. Itu Nabi, Rasul, maksum, tak berdosa. Kalau begitu, kita lebih lagi lah. Ya, dia nak tunjukkan kepada kita model Rasulullah tak dosa pun istighfar. Apa makna dia? Itu mengangkat darajat. Di raf'in darajatihi sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang takkan bertaubat melainkan dosa. Merasakan bersalah itu satu sifat tawaduk. Tawaduk diangkat dalam martabat. Man tawaddu'a rafa'ahullah. Siapa tawaduk tak angkat martabat dia. Adapun kita yang bukan Nabi Rasul ni, kalau bertaubat dosa itu li isqat. Isqat itu menggugurkan, menghapuskan dosa. Satu. Dan mengasihi orang-orang yang sentiasa membersih dan mensucikan diri zahir dan batin dia. Itu syarat sembahyang dia kena apa? Suci. Suci kalau kita zahir daripada segala hadas zahir, ada kecil dan ada besar. Dan begitu juga kalau nak tepat lagi, kena hadas batin pun kena suci. Ya. Ulama-ulama sufi menamakan orang tu berhadas batin apabila dia apa? Apabila dia apa? Apabila dia lupa Tuhan tu macam orang berhadas besar. Takkan dah baca, takkan ikam dah baca. Tuan-tuan baca ikam ke baca ikan? Dia dekat-dekat tu. Kalau tengah tu ikan gitu. Baca kita ikan. Ikan. Dan kita ikan dah baca kan. Kaifa ayyadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Kaifa, macam mana kau nak masuk hadrat Allah sedangkan lam yatatahhar min janabati ghafalati. Kau tak bersuci daripada janabah kelalaian. Lalai itu suku junub, itu maksudnya. Ya. Ini panggil junub batin. Junub zahir yang kita faham mandi. Maka junub batin lalai. Sebagaimana orang berjunub tak boleh duduk dalam masjid, kada tumanina, boleh lalu je. Butuh junub batin, dia tak boleh duduk masjid hadratillah. Hadrat makam kehampiran Tuhan dia tak layak duduk kalau dia selalu lalai. Lalai ni penyakit besar, memberi peluang besar pada syaitan untuk menipu kita. Waktu itu banyak zikir, kena ingat Tuhan banyak. Ya. Hari-hari kita kena ingat, cek kan. Hari ni aku ingat Tuhan banyak. Besok apa? Biar ada peningkatan. Ya. Jangan dia menurun. Biar dia naik, makin naik. Ingatan kita Tuhan tu makin kuat, makin kuat. Habis. Kemudian firman Allah Ta'ala pula. Aqimis salat liduluki syams ila ghasakil lail wa Qur'an al-fajr. Tadi syarat sah dia apa? Bersuci. Mana dalil dia ujung ayat tu. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah kasih pada orang yang bersuci, zahir dan batin dia. Ayat kedua pula syarat dia apa sini tuan? Ialah duhulul waqt. Duhulul waqt, mana masuk waktu. Mana masuk waktu ialah tu. Liduluki syams ila ghasakil lail wa Qur'an al-fajr. Dulu kalau ada kamu kesemayang aqimis salah. Bila tu liduluki syams, ketika gelincir matahari. Ini syarat semayang zuhur. Jangan tak gelincir.
Dia gaji 6 nak semayang kan, pukul 11. Teman semayang awal sikit lah, Zuhur pukul 11. Oh, ingat Zuhur apa engkaunya. Kalau apa engkaunya boleh lah kata. Jadi maknanya apa? Kena masuk waktu betul-betul. Ya. Dia masuk waktu ni dalam fiqh dia boleh duduk. Sama ada yakin, kita gunakan bayang betul-betul. Ini adalah hadis sahih itu. Nabi datang, Jibril datang mengajar Rasulullah SAW semayang 2 hari. Satu hari awal waktu, satu hari akhir waktu. Zuhur tu gelincir. Bila kita cacak kan, bayang rembang. Tolak lah. Dia kan satu istiar kan, bahawa matahari tepat atas Kaabah. Ketika itu tuan-tuan ukur tu. Memang di atas tekan. Jadi kalau bayang tu sengit sikit, masuk Zuhur. Itu masuk yakinan, secara yakin. Ya. Dan asal pula kayu pengukur kita 1 kaki. Dia lebih 1 kaki, mana dah confirm. Kita ukur dah, ketika itu memang tepat bayang atas kan. Dia pun sekaki, bayang dia dah lari sekaki lebih. Itu dipanggil confirm dah masuk waktu asar. Walaupun orang belum bang asar. Kita pun semayang dulu. Orang kata, entah ni buat ajaran apa ni, orang belum bang dah semayang. Kau semayang kena masuk waktu ke, kau semayang kena orang bang? Wow, buat ni nak jawab. Kau tak dapat jawab, kau sopak kepala korang. Kau jangan temerang. Kan? Kau semayang kena masuk waktu ke, kau semayang kena orang bang? Kalau kau semayang kena orang bang, bila orang tak bang, kau tak semayang lah. Kan tunggu-tunggu tak bang dah, pukul 5.30. Kejap lagi lah, 6.30. Oh, nyai tak semayang, orang tak bang. Itu mazhab apa kau tu. Ya. Semayang kena masuk waktu, bukan kena orang bang. Cuma sunat azan. Ya. Azan pun ada 2 qaul dan asbah wa nazair. Kita azan kena masuk waktu, atau azan kena semayang. Jadi 2 pendapat. Kalau kita berlaku pada pendapat mengatakan azan li waqti salah, mana azan kena masuk waktu semayang, maka dia kena awal waktu je. Ya, kita semayang, masuk je waktu, tu azan. Mana kau dah lepas lama tak payah azan, qamat je. Itu satu pendapat. Satu pendapat lagi, azan li salah kena semayang. Mana kalau dia semayang lewat sikit pun setengah jam, pukul semayang zuhur pukul 2.30 jalan dia. Sunat dia azan juga. Tapi azan untuk dia lah, jangan pergi laung kat masjid lah. Maut. Nak semayang zuhur pergi azan. Orang semayang zuhur. Wah, daripada zuhur sampai asar 10 kali azan. Ini apa tanda-tanda kiamat apa ni? Maut kerja. Ya. Lepas tu pernah saya mengajar kan, maghrib, bila terajak dalam 10 minit kan, dia orang tanya, Ustaz, nak azan ke nak kamat? Mana-mana boleh. Dia tanya, Ustaz, nak kamat ke? Mana-mana boleh kata. Tu kawal ada, kau tak mengaji kata. Kena serpuk kata. Kata mana-mana boleh. Buat ada 2 pendapat. Nak kamat saja pakai pendapat yang mengatakan azan lisah di waktu salah. Kena waktu semayang. Mana tak payahlah azan, kamat saja. Kalau nak azan, boleh juga. Pakai satu pendapat lagi. Mengatakan azan lisalah. Biar semayang kita azan. Azan lah. Dalam surau dah lah. Kan? Tak payah keluar. Kau tu banyak lama-lama pula. Tapi kalau di Fatani masa kita belajar di Fatani tu, kalau isyak ni memang banyak azan kan. Ya, ada surau tu tempat pondok tu dia mengaji lama. Setengah jam azan isyak. Oh, yang ni azan isyak kejap lagi. Oh, azan isyak kan 4-5 tempat tu kan lain-lain. Sebab dia tarik panjang sikit kan habis azan. Tak ada masalah. 2 pendapat. Kemudian dirikan oleh muakan semayang ketika gelincir matahari. Dia kalau tuan-tuan pergi masjid lama tinggi kan kat makam si Muhammad Said punya bapa. Itu si Jamaluddin. Dia dekat ambil semayang kolah tu, dia ada buat satu tiang cak itu, kemudian diukur. Sini zuhur, ini asar. Jadi kita tengok bayan kau ada jejak situ. Dia tak ada pakai jam dulu kan. Ada. Tak ada rosakkan lagi tu. Mana asli pada asal. Sure lah, tak tahu masjid buat ni tu kan. Ada projek sikit. Ada projek kontraktor suka kan. Wah, buat canggih ni. Berapa nak sebat duit? Sikit je, 60,000. Wah. Kan, ni dengan projek apa sekarang? Projek kapet lah kan. Kaabah silap. Kaabah dalam perut kau tu pergi betulkan dulu. Kiblat batin kau tak betulkan, kau sibuk kiblat zahir. Kan? Dia kiblat ada 2 pendapat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan diri kamu syatra. Syatra tu bahasa Arab ada 2 makna. Syatra dengan mana Ainul Kaabah, ini
syatra dengan makna jihatul Kaabah, pihak Kaabah. Ini pendapat Imam Malik. Kalau Imam Malik sakat singit-singit sikit tak apa lagi, dia boleh jalan dia. Wah, tak habis pantang tukar 70,000 masih. Ni berapa? 60,000. Wah, kapit baru tuan, berkenjut dia. Singit. Kiblat dalam tak betul kan? Fa walli wajhaka syatral masjidil haram tu zahir. Kiblat dalam fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Tu kiblat rohani lagi tinggi. Di mana saja kamu berharap, di sana ada wajah Allah. Apa makna wajah Allah? Ada semua benda yang menunjuk ke atas keberadaan Allah. Mana kamu pandang kanan kiri, kena rasa kewujudan Tuhan. Itu kiblat rohani, itu lebih penting dijaga. Kan? Tapi kapit semua dapat untung kan. Dia kira masuk kan. Itu syarat dia apa yang ayat yang kedua ni menandakan syarat sah sembahyang ialah apa? Duhulul waqt, masuk waktu. Sebab bagi kita haram meletakkan sembahyang di luar waktu. Sama ada belum atau sudah. Belum masuk waktu dia pakai sembahyang, bukan jamak, bukan kasar. Ya, bukan jamak maknanya atau lepas. Sehingga benda sunat boleh bertukar jadi haram. Ya, kita bangun tidur. Zuhur bangun. Tengok-tengok asar tinggal berapa minit lagi ni? 5 minit ni jalan. Kita yakin kalau kita ambil sembahyang dengan sunat basuh 3 kali, kita yakin sembahyang ni akan keluar waktu. Ketika itu haram kita atas list meniga-nigakan. Kita kena buat satu sekali yang wajib je buat. Sebab apa? Kita nak masukkan semua sembahyang dalam waktu. Sebab kalau tak masuk sikit aja, dia baru at-tahiyat atau fil alamin awam pombang asar. Jawab sembahyang tu hukum dia haram hukum dia. Hukum dia haram. Apa hukum dia? Haram. Waktu dia apa? Atau qada ke atau ada? Jadi ada sebab dia dapat sekurang-kurang serkan dikit ada. Tapi ma'at tahrim serta haram. Sebab tak masukkan sembahyang semua dalam waktu. Wajib bagi kita memasukkan daripada takbiratul ihram sampai salam dalam waktu. Batu zuhur ada berapa waktu? Zuhur ni ada berapa waktu? Kitab Boria ada belajar kan? Semua belajar tak ingat. Lenguh baca kitab. Kau harap pegang kitab je action ni. Ingat tidak? Tak ingat? Zuhur ada 5 waktu. Pertama, waktu fadilah. Orang azan ni kita sembahyang, tu waktu fadilah. Macam kita pergi je kahwin kan, pukul 10 datang. Wah, tu masa asam panas lagi. Kan? Ini kau datang pukul 5, tinggal kuah. Nasib engkau. Kan? Sembahyang waktu dia panggil awal. Atas sikit dia panggil waktu ikhtiar. Kemudian yang ketiga waktu karahah. Waktu karahah, waktu makruh. Ngam-ngam dia, kita sembahyang zuhur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang bumbang asar. Mana sembahyang ni ngam-ngam aja tu. Itu waktu karahah dia panggil. Yang ketiga waktu tahrim, haram. Itu kita keluarkan walaupun sikit. Baru nak baca tayat akhir je orang dah bang asar. Hukum sembahyang tu haram. Tapi jadi ada ke tidak? Jadi ada. Ada sah tapi jadi haram sebab tak masuk dalam waktu. Yang kelima dia waktu uzrin, waktu uzur. Ini waktu uzur kita boleh keluarkan daripada waktu pula balik. Itu masalah jamak. Sembahyang asar tak masuk, kita tarik dalam zuhur, jamak takdim. Atau kita keluarkan zuhur dah masuk, tak sembahyang, kita tolak dalam asar. Sebab ada uzur iaitu musafir. Itu je waktu. Zuhur ada 5 waktu tuan. Ni kalian tak pernah dengar 5 waktu. Apa 5 waktu? Aku tahu sembahyang 5 waktu. Belajar lah banyak sikit, lebay. Kita banyak lagi tu, tengok tu. Habis. Dan firman Allah Ta'ala, Ya Nabi Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, ya Bani Adam, hei anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah. Khuzu zinatakum. Pakailah pakaian kamu yang indah pada setiap kali kamu ke tempat ibadat atau mengerjakan sembahyang. Apa maksud dia ni? Satrul aurah, menutup aurat maksud dia. Mana kita nak sembahyang, kulli masjid ay kulli salatin. Tiap-tiap kita nak sembahyang. Ini dipanggil apa? Min itlaqil mahal wa iradatul haluf. Itu dalam ilmu balaghah. Itlaqkan mahal, apa mahal tempat masjid. Dinakkan halufi. Apa hal dia dalam sembahyang? Dalam masjid ialah sembahyang. Maknanya ambil pakaian ketiga nak sembahyang. Maknanya apa? Asyad. Maknanya menutup aurat setengah daripada syarat sah sembahyang. Habis.
Kemudian ada lagi firman Ta'ala, falau fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa Muhammad. Fa inna khaira kullahu. Allah karim.